halang-halang aku pergi kedai madu ni. Aku nampak lah kedai ni. Kedai macam pun nampak. Baik. Halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anda bersama saya lagi dengan Mr. Rai. Okay. Hari ini aku akan bawa korang pergi jalan-jalan di Taif. Okay, yang dikatakan sebagai Taif ni adalah macam Cameron Island lah, Genting gitu lah, sejuk-sejuk lah, sejuk-sejuk dekat area Mekah, dekat Taif. Kita cuba tengok macam mana keadaan. Let's go. Ya, aku terus jalan bergerak pergi ke naik bahasa aku terus. Kaki aku menggunakan kasut tadi. Semalam aku singgah pergi ke Iraq. Alhamdulillah ramai di sini. Masih di hadapan Clock Tower. Masya Allah. Pagi, petang, siang, malam sentiasa ramai manusia. Okay. Biasa geng pasangkan parking dekat area sini. Asal lambat je aku. Asal aku je lambat. Ni. Allah Akbar. Berapa dia pergi lagi dah gerak 7.58 ni. Kabur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Okay, baik, Alhamdulillah, itulah pembacaan umul kitab. Namun sebelum kita bertolak lebih jauh, karena kita digalakkan, disunatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membaca doa bersama-sama insya-Allah. Doa sabar, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyul azim. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hada watwi anna bu'da. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga pembacaan doa safar bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita diselamatkan oleh Allah, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga insya-Allah kita akan mendapat umrah yang mabrur insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Amin ya rabbal alamin.
Pertama, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pagi ini yang ada keberkatan, insya-Allah kita akan menelusuri tempat yang pernah didatangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita akan menuju ke kota Taif. Okay? Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Taif bersama Zaid bin Harithah, yaitu jalan kaki. Okay? Perjalanan baginda Rasulullah yaitu 6 hari, ada yang mengatakan 7 hari. Kalau kita insya-Allah para jemaah 2 jam kita akan sampai ke kota Taif insya-Allah. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu 6 hari. Okey, ada yang mengatakan 7 hari. Itu pun jalan kaki bersama Zaid bin Harithah. Okey. Jadi kita lintaskan dalam hati kita, tanam dalam hati kita bahawa kita pergi ke kota Taif ni tujuan kita untuk menunjukkan bahawa kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah kota Taif ni akan menjadi saksi di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Okey. Baik, alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipilih oleh Allah, kita dijemput oleh Allah, kita berada di kota Mekah, ada di tanah haram, kerana tak semua manusia, tak semua jemaah iaitu dipilih oleh Allah, dijemput oleh Allah. Kita tak tahu. Okey, kita tak tahu kebaikan mana ataupun amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin diasbabkan kita buat amalan yang kecil, diasbabkan kita buat solat sunat dan sebagainya. Kita tak tahu. Okey, buat amalan yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bolehlah melakukan ibadah amalan okey semasa kita ada di kota Mekah. Karena kota Mekah ni, pertama kata Nabi, wallahi innaki la ta'lamin, wallahi innaki la ahabbu biladillahi ilai. Mekah ni negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sebelum keluar ataupun sebelum hijrah ke kota Madinah, Nabi mengeluarkan air mata, Nabi sedih, Nabi menangis dan sebagainya. Karena apa? Mekah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi apa? Walaula annaka qaumi makhrajuni makhrajukum. Andai kata bukan kaummu ya Allah yang mengusirku, saya tidak akan keluar daripada kota Mekah. Karena pun Allah menurunkan rahmat di dalam Masjidil Haram ni para jemaah, iaitu 120 rahmat. Allahu yanzilu minas sama' kulla yawmin wa laylatin mi'ati wa ishrina rahmatan. Allah menurunkan rahmat di dalam Masjidil Haram iaitu 120 rahmat. Yang pertama, sitina lit ta'ifin, okay? 60 rahmat dibagi orang yang melakukan tawaf. Kalau contoh para jemaah, sebab kita ada masa lagi, kalau kita tak mampu untuk melakukan umrah, okey, umrah maka kita berbanyaklah melakukan tawaf sunat, okey. Karena tawaf sunat ni boleh menggugurkan dosa meskipun seperti buih yang ada di lautan, okey. Dan tawaf sunat ni para jemaah tak payah kita akan keluar ke tanah halal, yang penting kita kita berniat iaitu di dataran Kaabah. Tawaf sunat, tawaf wida, okey. Tawaf wida ni wajib berniat di dataran Kaabah. Okey, jadi insya-Allah esok pasal tawaf wida dan sebagainya insya-Allah akan dibagi taklimat oleh Ustaz Haji Yahya insya-Allah. Okey, jadi para jemaah, para hadirin, saya nak kongsi sedikit kepada para jemaah. Okey, kita melakukan tawaf tersebut boleh dihadiahkan kepada anak kita yang masih hidup. Okay. Contoh sahaja, aku mengerjakan tawaf sunat 7 pusingan kerana Allah Ta'ala, tapi pahala ni untuk anak saya, biar jadi anak yang soleh dan soleha. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tawaf sunat, tapi kalau umrah sunat, umrah badal tak boleh orang yang masih hidup, kecuali orang yang dah meninggal. Okay? Jadi boleh untuk atuk kita, ibu kita, ayah kita demam teruk dan sebagainya, boleh di tawaf sunat dan hadiahkan kepada mereka tersebut. Apalagi sekarang ni akhir zaman dan sebagainya, bolehlah doakan untuk anak kita, okey, cucu kita dan sebagainya insya-Allah. Itulah yang pertama, okey, sitina lit ta'ifin, 60 rahmat dibagi orang yang melakukan tawaf.
Okey, jadi kalau contoh para jemaah kita buat tawaf sunat, okey, maka sama iaitu 7 pusingan. Tapi kalau contoh kita 4 pusingan ustaz, kita batal. Okey, kita batal wuduk dan sebagainya. Kita nak cari air pun susah. Kita contoh tak ada larangan-larangan ihram. Okey, contoh tak selesai, tak ada masalah, tapi kita tak dapat ganjaran pahala, kita dapat penat sahaja. Kita tak payah bayar dam, tak payah kita bayar fidyah dan sebagainya. Tapi afdal kita selesaikan biar kita dapat iaitu sittina lit ta'ifin. Okey, 60 rahmat dibagi orang yang melakukan tawaf. Itu yang pertama. Okey, yang kedua wa arba'ina lil musallin. Okey, 40 rahmat dibagi orang yang melakukan solat. Jadi kalau kita nak dapat segalanya para jemaah, kita solat dalam Masjidil Haram, InsyaAllah. Sebab Allah itu berjanji kepada kita, okey, apabila kita solat dalam Masjidil Haram, pertama kita akan dapat 100,000 kali ganda. Yang kedua kita akan dapat iaitu 100,000 kali ganda, 40 rahmat, keistimewaan, kelebihan dan sebagainya. Okey, baik, nak tengok balik, nak naik balik ke sebelah kiri kita? Masya Allah. Inilah bagi pejuang-pejuang mendaki Jabal Nur ni, Masya Allah. InsyaAllah. Tapi yang tak naik tak ada masalah, InsyaAllah. Okey, okey, di sebelah kiri para jemaah yang nampak putih tu, kecil-kecil itu bukan semut dah. Bukan semut, itu para jemaah ataupun manusia yang mendaki ke Jabal Nur. Okey, di situlah tempat Rasulullah menerima wahyu. Okey, bahkan Al-Quran pertama diturunkan oleh Allah iaitu surah Al-Alaq. Okey, maka di situlah Nabi mendaki ke Jabal Nur ni pertama pada umur 38 tahun. Yang kedua umur 39 tahun. Yang ketiga umur 40 tahun. Bermakna kalau Nabi umur 40 tahun para jemaah, sebab yang mengantar makanan ni Sayyidatina Khadijah. Di mana rumah Sayyidatina Khadijah? Dekat dengan Marwah. Okey, bukan dekat area sini, daripada Marwah. Sehinggalah ulama sejarah kata para jemaah, kalau kita ada di Marwah, baik kita sebelum tahallul ataupun selepas tahallul, kita ambil peluang untuk berdoa di Marwah tersebut. Kerana di situ adalah tempat mustajabah. Kerana apa tempat mustajabah? Kerana Nabi senantiasa menerima wahyu iaitu di rumah Sayyidatina Khadijah dekat dengan Marwah. InsyaAllah di situ ada keberkatan, insyaAllah. Jadi kalau Nabi umur 40 tahun, Sayyidatina Khadijah umur berapa? Kalau ada yang boleh jawab, saya akan belanja makan nasi mandi di Kota Taif. Betul Ustaz? Betul. Ada kambing, ada ayam. Cepat. 60 kurang lagi. 52 atas lagi. 55. Oh Masya Allah, dapat 100 markah. Tapi yang lain pun boleh makan, jangan risau. Okey, 55 tahun Sayyidatina Khadijah jalan kaki daripada Marwah. Kita bertahallul, okey, ke dalam riwayat 3 kali. Kalau sekarang ni alhamdulillah ada tangga dan sebagainya. Okey, jadi Sayyidatina Khadijah yang mengantar makanan ketiga Nabi iaitu mengasingkan diri, berkhalwat, bermunajat, iaitu di Gua Hira ataupun Jabal Nur. Jadi pertama turunlah ayat Al-Quran pertama adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Senantiasa kita membaca apa? Al-Quran, bersalawat, berzikir, okey, bertasbih dan sebagainya. Kita pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita membaca Al-Quran dan sebagainya. Maka setelah Nabi jumpa dengan malaikat Jibril dengan bentuk yang asal, okey, maka Nabi dalam keadaan gemetar, sejuk, ketakutan menggigil. Maka setelah sampai di rumah, okey, dekat dengan Marwah, apa kata Nabi? Zammiluni ya Khadijah. Selimutilah aku ya Khadijah. Selimutilah aku ya Khadijah. Setelah diselimuti oleh Sayyidatina Khadijah, maka turunlah ayat yang kedua. Okey, qul ya ayyuhal muddassir qum fa'andir. Maka selimutilah Muhammad dan berilah ketenangan. Okey, maka turunlah ayat yang kedua. Maka setelah Nabi SAW dalam keadaan sejuk, gemetar, ketakutan,
maka yang menenteramkan, menenangkan adalah Sayyidatina Khadijah. Pada saat orang lain membenci Nabi, pada saat orang lain tidak percaya kepada Nabi, maka ada Sayyidatina Khadijah beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya para jemaah, para hadirin, kita meskipun datang setiap bulan, bersama Ustaz Yahya setiap tahun datang ke Kota Makkah, kalau bab-bab ziarah ni kita pergi. Sebab apa? Kita nak mengenang kembali. Kita nak mengingat kembali perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah tempat tersebut karena didatangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah akan menjadi saksi di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ada di Kota Mekah, ada di Tanah Haram. Sebetulnya Tanah Haram ini adalah berkat doa Nabiullah Adam. Berkat doa Nabiullah Adam sehingga ada Tanah Haram, ada Tanah Halal, sehingga kita berada di Tanah Haram ni, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewanan, tak boleh kita rusakkan dan sebagainya. Jadi saya sambung balik, yang pertama tadi, Siti Nalit Ta'ifin, 60 rahmat dibagi orang yang melakukan tawaf. Yang kedua para jemaah, wa arba'inah lil musallin, 40 rahmat dibagi orang yang melakukan solat. Jadi kalau kita nak dapat segalanya, kita solat dalam Masjidil Haram. Kalau kita solat dalam Masjidil Haram, sebab itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita dapat 100,000 kali ganda. Kedua, kita dapat 40 rahmat. Ketiga, kita dapat keistimewaan, kelebihan dan sebagainya. Tapi kalau contoh, Ustaz, saya sakit lutut lah, saya solat di bilik, solat di bilik contoh dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Tapi ialah kalau kita solat di bilik, maka kita akan dapat 100,000 kali ganda. Tapi ialah kita tak dapat rahmat, keistimewaan dan sebagainya, karena janji Allah tersebut yaitu di dalam Masjidil Haram. Yang penting kita ni ada di kawasan Tanah Haram melakukan ibadah, amalan dan sebagainya, maka kita akan dapat 100,000 kali ganda. Tapi na'udzubillahi min dzalik, apabila kita melakukan kejahatan, melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan semasa kita ada di Tanah Haram, maka dosa kita sama, iaitu 100,000 kali ganda. Jadi kita semasa kita ada di Tanah Haram, bukan kita nak menakutkan kepada para jemaah, jagalah maksiat mata, maksiat lisan, maksiat telinga dan sebagainya. Sebab apabila kita melakukan ialah buat amalan yang baik, kita alhamdulillah dapat 100,000 kali ganda. Tapi kalau kita buat benda yang tak baik, maka kita pun dicatat oleh malaikat, iaitu dosa 100,000 kali ganda. Jadi kita hati-hati semasa kita ada di Tanah Haram dan sebagainya. Jadi saya nak kongsi sedikit kepada para jemaah. Di dalam Masjidil Haram ni, di dalam Masjidil Haram tak ada solat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di Tanah Halal ataupun di Malaysia, maka kita tak boleh selepas solat asar haram. Betul Ustaz? Betul. Maka kalau di dalam Masjidil Haram tak ada solat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 24 jam nak solat apa sahaja boleh, tak ada masalah. Yang penting kita solat dalam Masjidil Haram dan sebagainya. Dan satu lagi kepada para jemaah, contoh kita tak ada aktiviti kan, selepas solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan sebagainya, senantiasa ada solat jenazah dan sebagainya. Kita tak payah segera nak balik ke hotel, ke bilik nak makan, kita tunggu solat jenazah tersebut. Sebab apa? Apabila kita solat jenazah, apabila kita solat jenazah, apalagi kita ada di Tanah Haram, maka pahala tersebut seperti Bukit Uhud. Bukit Uhud ada kat mana? Yang boleh jawab nanti saya, Ustaz Yahya, bukan saya, belanja kunafah. Ada kat mana? Sebelah kanan? Kat Madinah. Oh, Madinah, Masya Allah. InsyaAllah Ustaz Yahya akan belanja kunafah nanti, ya, insyaAllah. Ada Al-Habib ni. Ini tuan guru saya. Sebetulnya saya jujur dalam hati yang paling dalam, bila dah cakap dengan depan tuan guru saya ni, saya menggigil, tahu tak? Takut, merinding bulu roma, takut. Kan sebab ada tuan guru saya ada di hadapan.
Okey, baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, sebab dah rasa banyak yang syahid, nak baca doa tidur ke tak? Okey, baik. InsyaAllah, tengok sebelah kanan, sebelah kiri kita, para jemaah, para hadirin dan sebagainya. Okey, di situ ada unta, nampak tak? Ada. Ujung-ujung sekali, nampak? Nampak unta. Okey, di situ unta ni para jemaah. Okey. Unta ni masya-Allah. Nak cerita unta ke tak? Sikit. Okey, unta ni masya-Allah dicipta oleh Allah luar biasa. Kalau unta pun jalan kaki 2 marhalah, berehat 1 kali sahaja. Dan di dalam penggul unta ni menyimpan makanan. Unta tak minum dalam 1 minggu. Okey. Tak makan dalam 1 minggu, itu tak ada masalah. Sebab di dalam penggul unta, okey, 120 kalau kita pergi ke Kota Taif. Contoh, unta ni pergi ke Kota Taif 120 km, rehat 1 kali sahaja. Okey? Dan masya-Allah, unta ni dicipta oleh Allah luar biasa. Arti unta boleh dijadikan obat asma, okey, penat, lelah dan sebagainya. Susu unta pun dijadikan menambah kekuatan kita, menambah stamina kita dan sebagainya. Tapi meskipun unta ni dicipta oleh Allah, dijadikan kendaraan ketika Nabi ada di Mekah dan Madinah pun dijadikan kendaraan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada, okey, ada kelemahan daripada unta. Nak tahu? Unta ni lahir di Arab, okey? Mati di Arab, tidur di Arab, makan di Arab, dikuburkan di Arab. Tapi satu je unta, tak boleh cakap bahasa Arab. Allahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jom sekali lagi. Sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala, sallallahu alaihi. Asyraqal badru alaina, فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. Jom sekali lagi. Sallallahu ala, sallallahu alaihi, sallallahu ala, sallallahu alaihi. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa wali, anta misbahus suduri. Jom sekali lagi. Sallallahu ala, sallallahu alaihi, lebih semangat lagi. Sallallahu ala,
Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-kiblataini. Jom sekali lagi semangat. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jom sama-sama. Sallallahu ala kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وغسل الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم lah. Alhamdulillah, tengok dia punya Bisalam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika.
salawatullah alaika. Jom sekali lagi semangat. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduri misla husnik ma ra'ayna qattu ya wajah suduri. Jom sekali lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad. Apa kabar semua? Baik, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan, marhaban bikum, yaitu di kota Taif. Jadi kota Taif ni Nabi pernah mencurahkan air mata, Nabi mengeluarkan keringat, bahkan Nabi SAW mengeluarkan darah, yaitu di kota Taif. Jadi Nabi SAW setelah mengalami amul husni ataupun tahun-tahun kesedihan, setelah pertama pakcik Nabi yaitu meninggal pada tahun yang sama, yaitu Sayyidatina Khadijah pun meninggal pada tahun yang sama. Ketika Nabi dilakukan kekerasan, kekejaman, kezaliman oleh orang Quraisy di kota Mekah, maka ada Abu Talib yang membela. Setelah Nabi dalam keadaan gemetar, sejuk, ketakutan menggigil, maka ada Sayyidatina Khadijah yang senantiasa menenteramkan, menenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Nabi jumpa dengan malaikat Jibril dengan bentuk yang asal, okey, malaikat Jibril nampak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, bersayap tinggi dan sebagainya, putih dan sebagainya, maka Nabi dalam keadaan gemetar, ketakutan, sejuk, menggigil dan sebagainya, maka siapa yang menenteramkan, menenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatina Khadijah. Okay? Pada saat orang lain tidak percaya kepada Nabi, yaitu bahkan Nabi daripada orang Quraisy tersebut, orang Quraisy mengatakan Nabi adalah tukang sihir dan sebagainya. Tapi ada Sayyidatina Khadijah yang senantiasa menenteramkan, menenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dua insan tersebut meninggal, maka dakwah Nabi yaitu ditolak di kota Mekah. Karena Nabi berdakwah di kota Mekah yaitu 13 tahun, yang masuk Islam hanyalah 100 orang sahaja. Okey, maka Nabi SAW, kenapa Nabi pilih kota Taif? Karena kota Taif ini adalah dekat dengan ibu susuan Nabi, yaitu perkampungan Halimatus Sa'diyah, atau dikenal adalah Bani Sa'ad. Okay? Jadi dekat dengan ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kota Taif. Karena di kota Mekah Nabi nak mengadu dengan ibu dah tak ada. Nak mengadu dengan isteri dah tak ada. Nak mengadu dengan ayah dah tak ada. Nak mengadu dengan pakcik Nabi dah tak ada. Pertama membela, yang kedua adalah penyejuk hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada siapa-siapa di kota Mekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berfikir untuk yaitu mencari suakah, okey, untuk mencari pelindung ke kota Taif, yaitu bersama Zaid bin Harisah. Meskipun ada nama sahabat Nabi yaitu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni adalah penerjemah Nabi. Contoh, kalau ada surat daripada orang Quraisy, yang menerjemah adalah Zaid bin Sabit. Sehinggalah
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama sahabat Nabi yaitu dua sahaja. Pertama adalah Zaid bin Harisah, falamma qada Zaidun. Siapa yang menemani ketika Nabi pergi ke kota Taif adalah Zaid bin Harisah. Yang kedua, nama sahabat Nabi meskipun tidak disebutkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi berada di gua Tur, maka apa kata Allah? Idhuma fil wari li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih, janganlah engkau menangis, Allahu Thalithu. Yang jadi ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar, karena taruhannya adalah nyawa. Maka pakcik Nabi ini sebetulnya ada 11. Pertama dipanggil Al-Faris, yang kedua adalah Usam, yang ketiga adalah Abdul Uzzah. Kalau Abdul Uzzah pernah dengar tak? Tak pernah dengar, tak pernah jumpa. Abdul Uzzah ni yang dikenal adalah Abu Lahab. Jadi nama yang asal Abu Lahab ni Abdul Uzzah. Kenapa dipanggil Abu Lahab? Karena tidak ada yang lebih handsome. Tidak ada yang lebih handsome daripada Abu Lahab tersebut. Lahab ni nama api yang cantik, yang jernih dan sebagainya. Baik, insyaAllah nanti kita akan sambung balik. Sebab sekarang ni kita dah sampai di Masjid Abdullah Ibn Abbas. Masjid tersebut akan buka dalam pukul 11. Kalau kita nanti tak ada masa dan sebagainya, kita hanya ziarah kubur sahaja. Kita akan ziarah kubur kepada sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas kita bagi salam, kita bagi salam dan sebagainya, insyaallah. Selepas kita bagi salam para jemaah, insyaallah kita kalau toilet tersebut tak buka, kita akan bawa ke perkampungan tersebut, toilet selesa dan sebagainya. Dan di situ para jemaah, di situ ada jual madu. Jual madu. Contoh madu ni 1 kilo kalau sidir, kalau di Kota Mekah 200 rial, kat sini insya-Allah dalam 80 rial. Nak beli suku boleh, nak beli separuh boleh, tak ada masalah. Nak beli separuh ataupun suku boleh, tak ada masalah. Dan para jemaah, contoh kalau ada yang nak beli kajus, kacang cerdik, nak beli kismis, nanti beli di kilang. Kalau di kilang kacang cerdik ni 45 rial. 45 rial 1 kilo. Kajus pun 45 rial. Kalau kat situ pun kismis 25 rial. InsyaAllah nanti kita akan tunjuk. Bukan kat sini. InsyaAllah kalau nak beli, contoh setakat nak makan kat sini pasar buah ada. Tapi kalau nak beli buah ni, jangan beli yang merah. Sebab yang merah ni adalah daripada Mesir dan sebagainya. Daripada Mesir. Jadi kalau nak beli daripada Taif dan Yaman, insyaAllah nanti di pasar buah ada. Baik, insyaAllah. Baik, kat sini dalam setengah jam boleh? Nanti kita ziarah kubur dulu, kita bagi salam. Lepas kemudian kita akan bawa ke tandas tersebut. Di perkampungan. Di situ ada madu. InsyaAllah akan bagi rasa dengan roti para jemaah. Boleh makan. Kita rasa 1 kilo, beli suku, tak ada masalah. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah dah sampai. Hani. Allah, kita bagi salam kepada Abdullah ibn Abbas, insyaAllah boleh? Boleh. Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Abdullah ibn Abbas. Ya Abdullah ibn Abbas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Imamul Mufassirin. Ya Imamul Mufassirin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Ahlan
الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله لنا ولكم العافية اللهم أخر حياتنا في كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أحيانا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة. Oh yo, Yusuf. Wow. Kopi ada? Okey, baik, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita pun telah berada di tempat yang ada keberkatan sebab di sinilah pernah didatangi oleh sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdullah ibnu Abbas. Sebetulnya Abdullah ibnu Abbas ni masya-Allah lahir di kota Mekah, besar di kota Mekah, kahwin di kota Mekah. Kenapa Abdullah ibnu Abbas memilih untuk duduk di kota Taif ataupun berdakwah di kota Taif? Sebab apa kata Abdullah ibnu Abbas? Kalau saya duduk di tanah haram saya tak sanggup, kata Abdullah ibnu Abbas. Sebab apa? Ialah kata Abdullah ibnu Abbas, kalau saya buat benda yang baik, alhamdulillah kita akan dapat pahala 100,000 kali ganda. Tapi kata Abdullah ibnu Abbas, kalau kita buat benda yang tak baik, maka kita akan dapat dosa 100,000 kali ganda. Bahkan dalam riwayat Abdullah ibnu Abbas ni masya-Allah, kalau nak marah dengan anak, dengan isteri, Abdullah ibnu Abbas ni tak pernah marah di tanah haram. Marah kat mana? Bawa anak tersebut ke tanah halal. Okey, menaiki unta, kuda dan sebagainya. Sebab apa kata Abdullah ibnu Abbas? Kalau kita marah dengan anak, takut dicatat dosa. Okey, apabila kita dapat dosa di tanah haram, maka kita pun dapat 100,000 kali ganda. Jadi semasa kita ada di tanah haram, bukan kita nak menakutkan kepada para jemaah, jagalah maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan dan sebagainya. Sebab Abdullah ibnu Abbas ni seorang ulama tak sanggup duduk di tanah haram. Bahkan Abdullah ibnu Abbas meriwayatkan hadis 1660 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Okey, alhamdulillah, insyaAllah selebihnya nanti kita akan sambung dalam bas. Ada Ustaz Firdaus, ada Ustaz Yahya, insyaAllah. Okey, sekarang ni sebab masjid untuk lelaki belum buka lagi dan tandas yang selesa sebelah sana. Jom kita pergi, kita rasa kedai madu dulu. Okey, kita bagi rasa dengan roti mana-mana. Tak nak beli tak ada masalah. Di situ pun ada bau sedap. Okey, baik. InsyaAllah kita akan tunjuk kedai tersebut. Nanti selepas kita beli, para jemaah nak solat, nanti boleh, tak ada masalah. Okey, yang ni Strawberry guys. والتين والزيتون والتين والزيتون والتين والزيتون دوا بندرة دي Ada member beli tadi.
Cameron. Sejuk tu rasanya. Nampak oh. Masya Allah, cantik tempat ni. Strawberry. They get sweet. Sweet money. Very sweet. Saya yang bagi. Ada tak dapat? Tulis. Okey, makan dengan tombeng ni, ambil sikit nanti makan sedap. Masya-Allah, subhanallah. Okey. Siapa yang tak dapat ni? Saya rasa, sila. Sila. Share. Bagi sana. Nah. Dah. Bau lu. Bau lu dah. Bau lu. Stop. Kau enak? Bismillahirrahmanirrahim. Panas lagi. Ni. Okey, yang ni 80 rial. 1 kilo. Okey, setengah ni 40 rial. Suku ni 20 rial. Okey? Tapi sebab murah kenapa? Nanti bagi GST. Saya dengan Ustaz Yahya. Satu ni 50 rial GST, okey? 80 rial 1 kilo. Ui, manisnya ya Allah. Bau dia asam ke? Ada macam apa-apa sikit. Halal. Tapi sedap. Power. Kontai. Dah halang-halang aku pergi kedai madu ni. Aku nampak lah kedai ni. Kedai kacang pun macam ni kan. Kedai kecil je. Ui, bising je. Baik. Halal.
ikut boleh makan lah. Cuba kita tengok makanan dia macam mana. Memang terbaik. Depan dia tadi. Satu pintu masuk. Baik. Waduh. Dah ni, dah siap. Memang macam baik, panas-panas. Macam China tinggal tiba. Sering. Okay ni, masuk. Yang ni Masya Syuka. Allah. Roti. Ni cicah ke? Cicah ke apa? Tak, dia tak. Dia makan macam tu je. Ni Macam tu ya? Ha, makan kat abang rasa. Abang saya cuba Sini. Sedap. Madu campur dengan pisang. Ni sedap. Rasa. Baik. Dia manis eh. Sedap. Pisang. Pisang. Roti. Manis. Dia kalau bulan Ramadan, Ni apa pula namanya Ustaz? dia Syashuka. Syashuka geng, Syashuka. Ni Daripada apa? Telur ke ni? dia telur. Telur. Kena. Betul. Jadi kalau pergi ke makam ni, sebab kita akan diuji dengan berbagai makanan, salah satunya tadi roti-roti, satu ini kali aiskrim pula. Aiskrim memang tak relax. Lagi ada tengah coklat. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم قدس الله روحهم ونور بريحهم وما خلا الجنة مأواهم بشفاعة رسول الله الفاتحة. Okey, baik. Itulah penguburan para syuhada yang gugur dalam perang Hunain ataupun perang Taif dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah destinasi kita yang pertama, okey, iaitu ke Abdullah Ibn Abbas, yang mana Abdullah Ibn Abbas tu masya-Allah, okey, adalah periwayat hadis. Bahkan Abdullah Ibn Abbas dilahirkan ke-3 tahun Hijrah. Di atas tu ada bukit, ada batu atau bukit, nampak? Memilih untuk pergi ke kota Taif, pertama tujuan untuk mencari suakah, mencari pelindung. Yang kedua, Nabi nak berdoa, nak berdakwah di kota Taif. Maka setelah sampai di sini, Nabi bukan disambut. Ternyata ulama sejarah kata bahawa Abu Lahab datang terlebih dahulu ke kota Taif mengatakan hal yang buruk tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Lahab? Lihat Muhammad kalau masuk ke kota Taif, karena Muhammad ni adalah penyihir, Muhammad ni adalah pemecah belah umat, Muhammad ni adalah membawa ajaran yang baru. Hati-hati kalian dengan Muhammad. Maka setelah kemudian penduduk Sakif tersebut, okey, pemerintah dia memerintahkan kepada budak kecil, orang dewasa untuk berbaris. Tujuan apa? Pertama, untuk menghina Nabi. Yang kedua, untuk membaling Nabi dengan batu dan sebagainya. Setelah Nabi berdarah dan sebagainya, maka Nabi berehat di Masjid Qub tadi, okay? Yang kita lalu Masjid Qub. Maka Nabi menyandarkan, okay? Menyandarkan siku Nabi. Maka ulama sejarah kata bahawa batu tersebut menjadi lembut dan sebagainya. Maka setelah Nabi berdarah kesakitan berada di Masjid Qub, maka Nabi mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi? Ilaika asku da'fa quwwati wa hilati wa hawani 'alan nas. Kepada siapa lagi ya Allah aku akan mengadu kelemahan aku, ketidakberdayaan aku hina ya Allah di hadapan mereka. Maka setelah Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat, bukan malaikat Jibril, bukan malaikat Israfil, bukan malaikat Munkar Nakir dan sebagainya, melainkan yang diperintahkan oleh Allah untuk jumpa dengan Rasulullah
yaitu Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung yang ada di Al-Jazirah Arabia. Dulu bukan Arab Saudi, yaitu dikenali Al-Jazirah Arabia. Maka datang malaikat ke masjid tersebut. Apa yang ditawarkan oleh malaikat? Masya Allah, wahai kekasih Allah, wahai Nabi Allah, sekiranya kalau engkau nak membalas kepada penduduk Taif ni, tunjukkan mana yang paling besar bukit yang ada di Al-Jazirah Arabia. Tengok, malaikat Rasulullah setelah berdarah kesakitan, ditawarkan oleh malaikat, mana bukit yang paling besar, saya akan hempitkan, saya akan hancurkan kepada penduduk Taif ni. Tapi apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak malaikat, bahkan Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tidak malaikat, saya tak nak membalas kepada penduduk Taif ni, karena mereka, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka ni tak faham, tak tahu apa ajaran yang sebenarnya. Bahkan Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, asallahu ayyukhrija min aslabihim min ba'dihim wa yusrikullahu abada. Bahkan Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah zuriat-zuriat mereka, sulbi-sulbi mereka ni supaya iman kepada Engkau. Lam yalid wa lam yulad, biar menyembah Engkau yang tidak beranak dan tidak diberanakkan. Bayangkan para jemaah, Nabi dalam keadaan berdarah, dalam keadaan kesakitan, ditawarkan oleh malaikat untuk membalas kepada penduduk Taif, tapi Nabi apa kata? Tak nak. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata malaikat, bukit yang paling besar ni, okey, bukit yang paling besar adalah Jabal Abi Qubais, okey. Di istana, kalau kita nak balik daripada daripada kita bertahallul, okey, di hadapan ada istana kan, di situ adalah Jabal Abi Qubais, itulah yang ditawarkan oleh malaikat. Tapi kalau Nabi cakap ia hancurkan, hempitkan penduduk Taif, bukan penduduk Taif sahaja yang akan hancur, yang akan mati, penduduk Mekah pun akan mati dan sebagainya. Karena yang ditawarkan adalah bukit yang ada di kota Mekah, dekat dengan Masjidil Haram. Okey, maka apa yang boleh kita ambil pelajaran? Kita pergi ke kota Taif. Pertama ni, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang lain menyakiti kita jangan balas dengan keburukan. Okey, maafkanlah mereka. Yang pertama. Yang kedua, kita tak boleh berharap sangat-sangat kepada manusia, akhirnya kita akan kecewa. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berdakwah di kota Mekah, Nabi selama 13 tahun yang masuk Islam hanyalah 100 orang sahaja. Maka Nabi berfikir untuk mencari pelindung ke kota Taif, berharap kepada kota Taif. Pertama, kerana dekat dengan ibu susuan Nabi, yaitu Halimatus Sa'diyah atau perkampungan Bani Sa'ad. Nabi berharap kepada penduduk Taif, tapi akhirnya apa? Kecewa. Jadi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh berharap sangat kepada manusia, akhirnya akan kecewa dan sebagainya. Okey, baik. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah berdoa, setelah ditawarkan oleh malaikat, maka Nabi jalan kaki, iaitu ke masjid, ke Masjid Abbas. Di situ ada perigi, okey. Dan Nabi cuci darah dan sebagainya. Maka Nabi berehat di bawah pokok anggur, okey, milik Utbah dan Syaibah. Maka Masya Allah, Utbah dan Syaibah tersebut meskipun termasuk musuh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada di kota Mekah, Utbah dan Syaibah ni nak membunuh Nabi, okey, nak membuang Nabi, nak memenjarakan Nabi adalah Utbah dan Syaibah. Tapi kenapa ketika ada Nabi di kota Taif masih ada belas kasihan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Utbah dan Syaibah ni memanggil kepada budak dia, kepada penjaga kebun anggur tersebut, memanggil kepada Adas ke sini. Okey, maka kata Utbah dan Syaibah tersebut ni, bagi setangkai anggur, okey, dan bagi minuman kepada
kepada Fulan tersebut. Maka datang adas tersebut, wahai Fulan, ini daripada majikanku, inilah setangkai anggur dan minuman. Okey, maka setelah kemudian Nabi sebelum makan, sebelum minum anggur tersebut, Nabi SAW iaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan Nabi setelah makan iaitu membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Maka adas tersebut terkejut. Okey, wahai Fulan, engkau berasal daripada mana? Okey, saya tak pernah dengar selama saya duduk di kota Taif ni. Engkau berasal daripada mana? Engkau pun apa agama engkau? Kata adas tersebut. Maka Nabi SAW iaitu menjawab, okey, menjawab, saya berasal daripada kota Mekah, dan Bismillah ini adalah ajaran agamaku. Okey, dan saya datang ke kota Taif ni adalah diperintah, diutus oleh Tuhanku, oleh Allah. Okey. Dan para jemaah, para hadirin, setelah kemudian, okay, setelah kemudian Rasulullah pun bertanya kepada adas tersebut. Okay, bertanya kepada adas, Fulan, engkau berasal daripada mana? Maka adas tersebut menjawab, saya berasal daripada Ninawa. Oh, kalau engkau berasal daripada Ninawa, kalau sekarang ni adalah negeri Irak dan sebagainya. Okey, para jemaah, para hadirin, kita tengok sebelah kiri kita. Okey, sebelah kiri kita ni ada fanfare. Okey, fanfare ni dibuka selepas solat azhar. Okey, selepas solat azhar, di situ pun ada macam petak dia. Okey, macam ada bangunan di situ, itu disewakan setiap malam. Okey, iaitu 100. Kalau orang Arab ni panas di kota Mekah, okey, di Jeddah ataupun Madinah, datang ke kota Taif, karena di kota Taif ni selalu hujan, selalu sejuk dan sebagainya. Dan kalau kita, para jemaah, kita mandi di hotel masing-masing kan, itu air daripada laut tapi diproses. Okey, tapi kalau di kota Taif ni tak, air daripada bumi dia. Okey, sebab buah-buahan iaitu kebanyakan daripada Taif. Okey, daripada Taif. Jadi kota Taif ni tempat peranginan untuk Arab Saudi. Okey, untuk Arab Saudi, sehingga sekarang pun sejuk dan sebagainya. Okey, baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kemudian Nabi bertanya juga kepada adas, wahai Fulan, engkau berasal daripada mana? Maka Nabi SAW, adas tersebut menjawab, saya berasal daripada Ninawa. Okey, saya berasal daripada Ninawa, kalau sekarang adalah negeri Irak. Okey, negeri Irak. Okey, Nabi juga bertanya kepada adas, di situ kalau engkau berasal daripada Ninawa, di situ ada saudara saya. Okey, adalah siapa saudara engkau? Kata adas, di situ ada seorang Nabi juga, iaitu Yunus bin Matta. Maka setelah kemudian kata adas, berarti engkau juga seorang Nabi ke? Engkau juga seorang Rasul ke? Karena tak semua manusia ni tahu, okey, perkampungan tersebut, dan di situ ada orang-orang soleh. Maka setelah kemudian, karena kelemah lembutan hati baginda Rasulullah SAW, maka akhirnya adas tersebut iaitu masuk Islam. Okay, melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Nabi SAW pada 10 kenabian berdakwah di kota Taif ni, Nabi berdakwah selama 10 hari. Tapi alhamdulillah, ada satu hamba sahaya, ada satu penjaga kebun anggur tersebut iaitu masuk Islam, yang bernama adalah Adas. Sebetulnya Nabi SAW masuk ke kota Taif ni 2 kali. Pertama pada 10 dari kenabian, yang kedua iaitu pada 8 hijrah, setelah Nabi melakukan umrah yang ketiga. Okey, maka Nabi SAW membuka kota Mekah, membebaskan kota Mekah. Maka Nabi SAW iaitu masuk ke kota Taif. Jadi alhamdulillah, berkat doa Nabi SAW, kota Taif ni sekarang 100%
ataupun 100% iaitu masuk Islam dan sebagainya. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Apabila kata Nabi nak membalas kepada penduduk Taif ni, tentu kita tak ada ziarah dan sebagainya. Tapi kerana Nabi SAW orang lemah lembut dan sebagainya, masih boleh memaafkan penduduk Taif dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, setelah Nabi melakukan umrah bermekad di Masjid Ja'ranah, okey, pada 8 Hijrah, barulah Nabi masuk ke kota Taif. Kerana dalam ulama sejarah kata bahawa Nabi melakukan umrah 4 kali. Okey, Nabi melakukan umrah 4 kali dan melakukan haji sekali sahaja. Okey, pertama pada 6 Hijrah Nabi melakukan umrah setelah Nabi hijrah daripada kota Mekah pada 1 Hijrah. Okey, setelah Nabi hijrahnya daripada Jabal Thur, okey, maka Nabi SAW okey, keluar daripada Jabal Thur menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Setelah sampai di Madinah Al-Munawwarah, Nabi ni iaitu rindu kepada Mekah, cinta kepada Mekah, sehingga Nabi SAW terbawa mimpi untuk melakukan ibadah umrah. Tapi Nabi pada 6 Hijrah, 7 Hijrah iaitu bermekad iaitu di Masjid Bir Ali ataupun di Zulhulaifah. Okay? Nabi pada 6 Hijrah Nabi dengan para sahabat melakukan umrah iaitu sebanyak 1,400 sahabat, dan sampailah di Masjid Hudaibiyah, maka Nabi SAW tak boleh masuk Mekah, tak boleh melakukan ibadah umrah. Maka kerana Nabi tak ada pilihan lain, Nabi SAW iaitu bertahallul. Okay? Nabi bertahallul dan Nabi membayar ad-dam ihsyar, okay? Membayar ad-dam kambing. Jadi para jemaah, para hadirin, sebelum kita meninggalkan kota Mekah, okey, sebelum kita meninggalkan kota Mekah ataupun sebelum kita melakukan tawaf wida, apa yang sepatutnya kita selesaikanlah terlebih dahulu. Okey, berkenaan dengan pantang larang ihram, berkenaan dengan ibadah, berkenaan dengan tawaf, berkenaan dengan sa'i. Kalau tak faham, kita ragu dan sebagainya, kita tanya dengan Ustaz Yahya ataupun dengan petugas Wira Saujana. Sebab apa para jemaah? Kita ingatkan balik, apabila kita balik ke Malaysia, okey, maka kita tak ada ragu, tak ada was-was. Bukan kerana kita bayar dam, kita berat dan sebagainya, okey? Bukan kerana kita bayar dam, kita semacam berat dan sebagainya. Kalau kita bayar dam, pertama ni kita mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, insya-Allah menyempurnakan umrah kita. Yang ketiga, insya-Allah kita akan mendapat umrah yang mabrur. Tapi kalau sekarang contoh, ada 1 helai rambut kita bayar fidyah, 2 helai rambut kita bayar fidyah seharga 10 rial dan sebagainya. Tapi kalau lebih dari 3, contoh 3, maka kita ada 3 pilihan. Tapi kalau Nabi di zaman dahulu, Nabi membayar 1 ekor kambing. Tapi kalau sekarang ada pilihan. Contoh, kalau kita mampu, kita bayar 1 ekor kambing. Okey, kalau kita mampu. Tapi kalau kita tak mampu, kita berpuasa di kota Mekah, tapi secara berturut-turut, okey, secara berterusan. Tapi kalau kita tak ada masa, Ustaz, kita ambil yang nombor 3. Kita bagi makan kepada 6 orang fakir miskin, iaitu 60 rial. Okey. Dan juga kepada para jemaah, contoh kita menghilangkan ragu, was-was dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Tapi dam ni bagi contoh rambut yang nampak, okey, yang tak nampak tak payah bayar dam. Biar apa para jemaah, kita balik ke Malaysia, kita tak ada ragu, tak ada was-was dan sebagainya, insya-Allah. Okey, baik para hadirin dan hadirat, para tetamu Allah, tetamu Rasulullah yang kami hormati. Jadi insya-Allah, okey, seterusnya kita akan menuju ke kilang. Okey, di sini kilang kilang ros, okey, pati ros, okey. Tapi kalau pati mahal tah. Tapi kalau kita nak beli para jemaah, kita beli ros, lotion, okey, lotion dengan air ros, okey. Kalau air ros ni para jemaah boleh campur dengan teh, dengan nasi biryani, nasi lemak, okey, nasi bukhari ataupun nasi lemak dan sebagainya. 1 botol ni, okey, 1 botol iaitu 10 rial.
Kalau lotion para jemaah boleh beli, tapi satu ni adalah 16 rial. Tapi kalau kita beli lebih daripada 10, bukan satu jemaah suruh beli 10, contoh kita kumpulkan, kita share, okey. Kalau kita lebih daripada 10, contoh haji akak beli ni 2, 3, 4, kita Dah gang, dah sampai dah ke kota Taif. Tu. Okay. Nampak. Macam lah pula dia jual. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا حلالا طيبة حلالا طيبة حلال حلال هي بيستاسيو كاجوس كشمش كاتشانيني مورات سكاوي Bagi kedai rose proses yang wangi, kedai yang wangi. But if you put in your hand, don't grab. No. In the baju. Hey, satu hari dua hari in the baju. Bismillah. Ini adalah pusat apa ni untuk proses bunga dia. Zura. Okay. Ready. Ini keadaan cuaca dekat luar. Ini di atas Taif. Berkabus, berkabus. بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو سميع عليم بسم الله على بركة الله ان شاء الله. Alhamdulillah. Kena makan-makan je, makan-makan je. Dah dah bentang. Wah. Wah. Kau nak makan cili ke? Buat muka macam tu. Cili nak? Cili nak? Nak makan cili? Makan, gigit. Permulaan dia akan bagi lada, lepas tu bagi sambal, okey. Dia bagi air ni. Nampak air ni tak perlu tanda halal pun dekat sini. InsyaAllah halal thayyibah. Masya-Allah. Okey, hidangan yang dah siapkan. Nampak saya. Ya. Kambing. Sikit nasi dia ni. Kan aku datang lagi. Doa minta banyakkan umur ya Allah. Mintalah ya Allah. Jangan kau ambil nyawa aku ya Allah. Minta sungguh ya Allah. Jangan kau ambil nyawa aku ya Allah. Sebelum aku datang lagi ke rumahmu ya Allah. Sebelum aku melakukan umrah tawaf di rumahmu ya Allah. Kan mintalah panjangkan umur. Ya. Panjangkan umur kita. Jangan Allah ambil kita dulu. Benda tu balik. Ya. Lepas tu ya Allah. Hilang. Jangan kau panamakan nama-nama aku yang kau catat dalam pintu Kaabah ini ya Allah. Sebelum aku datang lagi. InsyaAllah. Okey? Itulah doa. Minta sungguh-sungguh kau insyaAllah. Itu tanda kita memang tak nak berpisah dengan Baitul Haram atau rumah Allah. Tapi apa daya, itulah janji kita. Ya Allah dah tunaikan janji kita. Yang penting Alhamdulillah selesai kan? Okey, itu berkata wada. Okey? Boleh? Selepas tawaf wada, kena sembahyang sunat tawaf. Sunat tawaf. Okey. Bila solat tawaf selesai, doalah kat situ dulu. Doa titiskan air mata setidaknya, mintalah. Ya, cuba keluarkan air mata. Okey. Selepas itu tuan-tuan berkeluar daripada Masjidil Haram, ya, dengan keluar yang nada yang nada seolah seperti mana orang bercinta, kan, bercinta atau dekat bus stop atau dekat mana, kan, selagi bas tak jalan bye, kan, selagi nampak lagi bye lagi, bila dah nampak tu barulah jalan ke depan. Itulah jalan ke depan sikit, boleh kat kabar baik bye, kan, baik kabar. Aku berpisah, tapi bukan buat selama-lamanya, insyaAllah dengan izin Allah. Sekali lagi banyak orang akan datang lagi bersama pasanganku, anak-anakku, aku, ayahku dan adik-beradik kita semua. Okey, baik. Selepas itu terus jalan balik ke hotel. Di hotel, rehat di hotel. Lepas itu tunggu makan waktu zuhur.
sembahyang di mana? Di bilik hotel masing-masing. Ya, berjemaahlah kalau ada suami isteri. Ya, kalau yang bujang-bujang tu minta lah siapa jadi imam. Fahmi jadi imam. Bilik tu tak apa. Jadi imam. Okey, dan sembahyang tadi kena jamak zuhur dengan asar secara tamam. Tamam tu sempurna, 4-4. Di mana di Masjid Nawawi tu kan? Tak boleh qasar sebab kita belum keluar. Maknanya kena 4-4 saja. Aku solat fardu zuhur dihimpunnya dengan fardu asar. Kalau makmum, kalau sendiri kerana Allah Ta'ala. Saja aku solat fardu zuhur dihimpunnya fardu asar dengan fardu asar kepada Allah Ta'ala. Solat selesai solat zuhur, terus bangkit buat solat fardu asar. Tu. Okey. Bas pukul berapa Ustaz? Ya. Bas pukul berapa? Bas. Kita bertolak ke Jeddah. Ya, kita makan dulu, makan awal. Kan, lepas tu masuk zuhur sembahyang, lepas zuhur nanti kita kena tunggu terus turun di lobi. Pas sampai dia akan mau. Okey, baru sampai turun di lobi. Maksudnya flight tu memang pukul 1 tepat lah. Akan bertolak. Ya. Flight pukul 1 lah. Flight pukul 1. Ke berkumpul pukul 1. Flight kita pukul 1 pagi bang. Jadi kita keluar daripada Mekah pukul selepas solat zuhur. Maknanya kita kena sembahyang. Bukan jauh, kita check out pukul 12.30. Jadi kita nanti pergi ke Jeddah. Dekat Jeddah kita tua Jeddah. Bukan tua Jeddah, bukan muda Jeddah ya. Tua muda. Jadi kat Jeddah nanti kita akan terbang pukul 1 lambat lagi kan. Nanti kita akan shopping di Jeddah, di Konis, situ kan. Tapi sebelum tu kita sembahyang maghrib di masjid dekat dekat depan laut Jeddah, Laut Merah. Masjid kita sembahyang maghrib jamak dengan isyak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.